Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya wakil kumpulan akan membentangkan tugasan BPMN 1013 pengantar pengurusan, salah satu syarikat yang tersenarai di dalam Bursa Malaysia. Kami memilih Hartalega Holdings untuk dibentangkan. Kami terdiri daripada 5 ahli kumpulan, di mana saya Nurul Akilah Abdullah Suhaimi 290448, serta ahli kedua Adlizil Ikram bin Ramli 290091, Nurul Amirah binti Muhammad 290447, Muhammad Faizul bin Fauzi 290165, dan Syazwana binti Arifin 290468. Kami akan membentangkan tentang syarikat atau asal-usul Hartalega Holdings. Pengenalan syarikat Hartalega Holding. Hartalega Holding mula ditubuhkan pada tahun 1988 dan pada masa itu berpusat di Bestari Jaya atau dulu dikenali sebagai Hartalega Batam Berjuntai. Dimiliki oleh Kuan Kam Hon, iaitu pada tahun 2021 Kuan Kam Hon tersenarai di kalangan top 10 terkaya di Malaysia. Hartalega Holding sekarang mempunyai 2 cawangan, iaitu di Hartalega NGC Sepang dan juga Hartalega Bestari Jaya. Hartalega merupakan pengeluar sarung tangan getah nitrile terbesar di Malaysia. Hartalega mampu menghasilkan 43 bilion helaian sarung tangan dalam masa setahun. Hartalega juga ingin menambah cawangan Hartalega NGC Sepang yang diberi nama sebagai Hartalega NGC 1.5, di mana dia bertempat bersebelahan dengan Hartalega NGC Sepang pada masa ini. Dan Hartalega NGC 1.5 dalam proses pembangunan setakat ini dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023. Seterusnya, Hartalega Holding mempunyai rancangan untuk membuka Hartalega di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Misi dan visi syarikat. Seperti sedia maklum, semua company atau semua perusahaan akan mempunyai misi dan visi tersendiri. Sama seperti Hartalega mempunyai misi dan visi tersendiri. Misi untuk Hartalega ialah untuk memberikan perlindungan sebaik mungkin kepada orang yang bekerja dengan tangan mereka dalam persekitaran yang terdedah dan mencabar, dengan menyediakan sarung tangan unggul, selamat, lebih mudah, secara konsisten dalam pasaran produk terpilih. Seterusnya, visi. Visi Hartalega ialah ingin menjadi pengeluar sarung tangan nombor 1 yang menghasilkan sarung tangan terbaik dan paling inovatif, serta menjadi syarikat penyayang kepada masyarakat serta alam sekitar. Terdapat beberapa jenis sarung tangan yang dikeluarkan oleh Hartalega. Antaranya ialah sarung tangan oats collodial. Sarung tangan ini mempunyai satu lapisan oat jika dibandingkan dengan sarung tangan yang lain yang tidak mempunyai lapisan oat. Pelanggan yang mempunyai masalah kerengsaan atau kekeringan kulit digalakkan untuk menggunakan sarung tangan oats collodial ini. Teknologi yang diwujudkan ini terbukti dapat melembabkan kulit tangan pelanggan kerana mempunyai campuran oats. Seperti sedia maklum, oats dapat digunakan untuk melembabkan kulit manusia. Dan sarung tangan ini hanya dihasilkan di Hartalega NGC sahaja. Sarung tangan kedua ialah Finely Metal Detectable. Finely Metal Detectable bermaksud sarung tangan getah yang mampu mengesan kesan logam, di mana teknologi yang dihasilkan oleh Hartalega untuk menggabungkan magnetik dengan getah lateks. Getah lateks bermaksud sesuatu bahan campuran
untuk menghasilkan sesuatu sarung tangan. Dan kebanyakan pelanggan yang menggunakan sarung tangan ini adalah terdiri daripada industri-industri makanan. Kebaikan daripada sarung tangan ini ialah dapat membantu mengesan benda asing yang ada pada makanan kerana mempunyai mekanisme pengesan serta dapat menghalang pencemaran produk dan terjamin keselamatan pengguna mereka. Sarung tangan jenis ketiga ialah AMG Antimicrobial Glove. Sarung tangan jenis ini digunakan untuk kegunaan medikal seperti pembedahan dan digunakan di klinik-klinik atau hospital. Fungsi sarung tangan ini adalah untuk mencegah jangkitan. Sarung tangan ini mengandungi fotosanitizer yang diaktifkan dengan kehadiran cahaya dan udara. Sarung tangan ini dapat membasmi kuman dengan berkesan dan pantas sehingga mampu membunuh 99.999% kuman. Dan akhir sekali ialah sarung tangan BDG. BDG atau dikenali sebagai Biodegradable Glove. Sarung tangan ini dihasilkan dengan konsep mesra alam, di mana mengandungi bahan tambahan organik yang menjadikannya sumber makanan yang diingini kepada mikrob dan bakteria yang berada di kawasan pelupusan sampah. Sarung tangan ini juga akan larut di dalam bumi secara semula jadi dan ia akan meninggalkan biogas, air dan tanah sahaja. Sarung tangan ini dapat menjaga alam sekitar. Assalamualaikum, saya Muhammad Faizal Fauzi, nombor 3165 akan membentangkan berkenaan dengan pesaing harta lega. Kedudukan pandemik COVID-19 yang melanda dunia sekarang, ekonomi negara juga mengalami kemerosotan yang ketara. Namun industri sarung tangan sebaliknya melonjak naik dan mengatasi jangkaan pasaran. 60% daripada bahagian pasaran sarung tangan global di Malaysia telah menghasilkan syarikat yang tersenarai di bursa telah menyatakan kenaikan harga saham yang tinggi berikutan permintaan yang meningkat semenjak pandemik. Sepanjang Mac hingga pertengahan Ogos 2020, berapa bilion telah tercatat dalam pasaran saham melalui hasil yang 7 syarikat ternama di Malaysia, iaitu Top Glove, Harta Lega, Supermac, Kosan Rubber, K-Plus Group, Rubber dan Comfort Glove. Top Glove dan Harta Lega adalah antara 30 syarikat utama yang tersenarai FTSE Bursa Malaysia KSCI dari segi permodalan pasaran, menjadikan istilah harga adalah kepada pendapatan BI meningkat kepada 75% sepanjang tempoh itu. Antara pesaing-pesaing harta lega adalah Top Glove, Supermac dan Kosan. Top Glove Corporation Berhad muncul sebagai ketiga terbesar di bursa Malaysia. Ianya mengatasi tenaga nasional Berhad. Pada 13 Julai 2020, pasaran untuk syarikat pengeluar sarung tangan Top Glove meningkat kepada 64.73 bilion. Ianya secara tidak langsung menjadikan Top Glove mencapai permulaan pasaran pada prestasi tinggi dengan jumlah di Maybank 88.7 bilion dan Public Bank 71.9 bilion. Supermac Corporation telah mencatatkan pertunjukan bersih bagi suku pertama yang berakhir pada 13 September 2020. Ianya melonjak kepada 789.52 juta daripada RM24.75 juta yang telah direkodkan dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Kosan Rubber juga merupakan pengeluar sarung tangan yang ternama di Malaysia. Kosan Rubber telah meletakkan jangkaan permintaan terhadap sarung tangan getah selama tempoh pasca pandemik ini. Akan terus mencatat nilai yang dapat mencapai satu kedudukan yang kukuh dalam sektor ekonomi mereka berkaitan dengan meningkatnya kesedaran rakyat dalam penjagaan kesihatan dan kebersihan sama ada di sektor perubatan maupun bukan perubatan. Trend-trend dan isu-isu harta lega. Trend dan isu yang terkini mengenai syarikat adalah langkah pantas yang diambil harta lega bagi melindungi wabak COVID-19 dengan melaksanakan ujian pencegahan COVID-19 kepada semua pekerja termasuk pekerja warga asing seiring dengan saranan Majlis Keselamatan Negara MKN. Langkah itu adalah sebagai salah satu komitmen kumpulan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja yang bekerja di premis tersebut.
memperluaskan ujian pandemik itu kepada 8,700 orang pekerja tempatan atau bandar luar yang menyumbang tenaga kepada hartalega seperti anggota selamatan, kontraktor luar dan pekerja kantin. Ini dilakukan secara bertahap di Next Generation Integrated Growth Manufacturing Complex NGC di Sepang dan Bestiari Jaya. Langkah yang diambil ialah pengurangan kapasiti operasi dianggarkan hanya kurang 0.5% daripada pengeluaran tahunan. Pembersihan kuman secara menyeluruh dari semua kawasan di mana individu yang beraktif telah dilakukan. Terima kasih. Dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat Hartalega, kekuatan syarikat ini mempunyai garis panduan yang nyata, diiktiraf di dunia, menghasilkan produk yang berkualiti tinggi, rancangan pemasaran yang efektif, mempunyai ramai pelanggan luar negara, kestabilan struktur perniagaan, struktur korporat yang teratur, keuntungan margin tertinggi antara kilang-kilang sarung tangan di Malaysia. Dari segi kelemahannya pula, menggunakan tenaga buruh luar secara meluas, penggunaan orang tengah dalam perniagaan, penghasilan barangan berasaskan penggunaan yang minimal, nisbah keuntungan bergantung kepada keadaan semasa tidak statik. Dari segi peluang dan ancaman pula, peluang permintaan global yang meningkat, kemajuan teknologi, peluang pasaran teknologi baru, sumber bahan mentah, perjanjian perdagangan bebas, kerjasama dengan kerajaan negeri Selangor, hubungan baik dengan pembekal, peningkatan kesedaran terhadap kesihatan. Ancaman krisis ekonomi dunia, persaingan, ketidakstabilan politik, harga getah yang tidak stabil, kuasa pembeli, perubahan pertukaran mata wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amirah binti Muhammad, nombor matrik 290447. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan hala tuju dan masa depan syarikat Hartalega Holding Sdn Bhd. Hartalega Holding Sdn Bhd sekarang dalam perancangan untuk melabur sejumlah 7 bilion ringgit Malaysia untuk membina 16 kemudahan pengeluaran sarung tangan di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Dijangkakan Hartalega akan membuka cawangan di Kedah dalam jangka masa 20 tahun akan datang dan akan mewujudkan lebih 12,000 peluang pekerjaan kepada penduduk di Kedah. Hal ini secara tidak langsung serba sedikit akan menjadi penyumbang kepada ekonomi negara Malaysia. Pengeluar sarung tangan Hartalega Holding juga mempunyai anak syarikat bernama Hartalega NSM Sdn Bhd yang telah menandatangani satu perjanjian dengan Northern Gateway Free Zone Sdn Bhd untuk membeli tanah yang berkeluasan kira-kira 100 hektar di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Hartalega Holding sekali lagi menandatangani perjanjian dengan Northern Gateway untuk menambah pembeliannya sebanyak 52 hektar di kawasan yang sama. Kuan Moon Leong yang memegang jawatan sebagai pegawai eksekutif berkata, strategi pengeluaran sarung tangan Nitril kini masih tertumpu di Malaysia memandangkan rantaian bekalan dan ekosistem yang komprehensif untuk sarung tangan getah di Malaysia kini semakin meningkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlizi Ikram Beramli, nombor matrik 290091. Okey, di sini saya ingin membentangkan mengenai cadangan strategi yang sesuai untuk syarikat Hartalega Holding. Okey, cadangan yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan ini kita mempelbagaikan asas pelanggan dari semua aspek seperti daripada negara-negara yang berlainan dan membina hubungan dalam jangka masa yang panjang dan pakatan strategi, iaitu fokus dan membangunkan lebih banyak pasaran menggunakan identiti jenama sendiri
untuk lebih dikenali ramai sama ada dalam negara maupun di luar negara. Cadangan yang kedua adalah iaitu perkembangan dan pembelajaran. Mengekal dan mewujudkan bakat-bakat yang memenuhi strategi perniagaan melalui program yang diadakan oleh organisasi syarikat yang memberi fokus kepada pembangunan kompetensi. Contohnya adalah seperti program golongan perantis, yang mana program ini mengumpulkan semua golongan yang berpendidikan bermula dari SPM sehinggalah ke peringkat ijazah. Golongan ini perlu memulakan kerja dengan menjadi operator pengeluar terlebih dahulu selama 6 bulan ataupun lebih, dan selepas itu diterap masuk ke jawatan yang selayaknya dengan pendidikan yang mereka miliki. Objektif program ini adalah untuk memperkenalkan kepada mereka tentang cara kerja yang sebenar. Bermakna seseorang tu kalau dia ada ijazah, dia kena kerja dari bawah dulu seperti operator, dan selepas itu diserap masuk ke jawatan yang selayaknya lah. Cadangan seterusnya dari segi keuangan. Masalah yang dihadapi oleh syarikat ialah kewangan. Syarikat perlu mengambil setiap profit dan pertumbuhan hasil yang berterusan melalui program pengoptimum kos dan perluasan yang berkesan. Contohnya seperti menubuhkan kilang baru di kawasan yang mempunyai taraf hidup rendah, seperti di kawasan Pantai Timur. Itu saja cadangan mengenai strategi yang sesuai untuk syarikat yang kami pilih, iaitu Hartalega Holding. Sekian, terima kasih.